Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang hasil terjemahan berita sukan. Kumpulan kami telah memilih tajuk akhbar sukan yang bertajuk Ittihad Kuratut Ta'irah Umuman ala indituhu al-mawa'id al-jadidah li jam'itihu al-umumitin, yang diterjemahkan sebagai Persekutuan Bola Tampar mengumumkan tarikh baru untuk dua perhimpunan agung. Kami membaca keseluruhan teks dari perenggan pertama sampai terakhir untuk faham keseluruhan teks ataupun jalan cerita yang cuba disampaikan bagi memudahkan kami menterjemah. Kemudian, kami mencari berita dalam bahasa Melayu yang seakan-akan sama dengan tajuk berita yang kami akan terjemahkan. Kami juga melihat pada laras bahasa yang digunakan oleh teks sumber. Masa menterjemah pula, kami mengeluarkan beberapa perkataan ataupun istilah yang kurang jelas dan tidak faham. Lalu, kami merujuk orang yang pakar dalam bidang sukan, iaitu kawan yang masih belajar dalam bidang tersebut. Selain itu, kami juga menggunakan alat bantu dalam menterjemah seperti kamus, Reverso dan Google Translate. Kemudian, kami juga membaca banyak kali hasil terjemahan sambil membetulkan struktur ayat supaya menjadi lebih cantik dan tersusun. Selepas menterjemah pula, kami membaca berulang kali supaya tidak berlaku kesilapan tata bahasa dan istilah yang kurang tepat dan tidak sesuai. Selain itu, kami juga menunjukkan hasil terjemahan yang dibuat kepada kawan-kawan sekelas dan kawan yang belajar dalam bidang sukan untuk mengetahui tahap kefahaman berdasarkan laras bahasa yang digunakan. Selain itu, kami menguji hasil terjemahan kami kepada rakan kami dan ahli keluarga dengan mengenal pasti beberapa perubahan yang perlu dibuat dan mengubah sesuai apa yang perlu diperbetulkan. Dan kami menerima setiap komen daripada mereka yang membaca hasil terjemahan kami dengan positif dan mengambil input setiap apa yang perlu diperbetulkan. Setelah setiap semua, kami membuat proofreading untuk mengelakkan berlakunya kesalahan ejaan, tata bahasa dan istilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Syahirah binti Hasan, Al-Raf Muktalabah Sifrin Al-Ba'ah Tis'ah Famsah Wahid Sifrin. Dalam video ini, saya akan menunjukkan sambungan hasil terjemahan berita sukan yang telah saya buat. Pada perenggan ini, saya telah menggunakan kaedah komunikatif, iaitu kaedah yang mengikut padanan ayat yang lebih mudah difahami oleh pembaca sasaran. Sebagai contoh, perkataan adwamul rasmi, yang mana maksud asalnya adalah waktu kerja rasmi, tetapi saya telah menterjemahkan perkataan tersebut menjadi waktu pejabat untuk mengikut kesesuaian ayat selepas diterjemahkan. Selain itu, pada perkataan al-isnin, as-sulasa, wal-ruba' wal-khamis, saya telah menggunakan prosedur pinjaman langsung yang bermaksud hari Selasa, Isnin, Rabu dan Khamis. Seterusnya, pada perenggan ini saya juga menggunakan kaedah komunikatif. Sebagai contoh, pada perkataan isol, yang mana bermaksud
yang mana maksud asalnya adalah resit atau voucher. Tetapi saya telah menterjemahkan perkataan tersebut sebagai bukti pencalonannya kerana mengikut kesesuaian ayat selepas diterjemahkan. Dan ungkapan ini diterjemahkan dengan menggunakan prosedur modulasi. Pada petikan yang terakhir ini, saya juga telah menggunakan kaedah komunikatif, iaitu mengikut padanan ayat yang lebih mudah difahami oleh pembaca sasaran. Dan saya juga menggunakan prosedur terjemahan harfiah. Secara umumnya, saya telah mendapati masalah yang sering dihadapi oleh saya dan rakan sekumpulan saya adalah masalah istilah. Hal ini adalah kerana bidang yang diterjemahkan adalah bidang baru bagi kami, dan kami juga sukar untuk mencari padanan yang betul dalam bahasa sasaran. Contohnya seperti perkataan Al-Hay'ah, Al-Idariyah, Al-Ittihad. Perkataan ini adalah sama sekali perkataan yang baru bagi saya dan memerlukan masa yang agak lama untuk mencari terjemahan yang sebetulnya. Selain itu, kami juga cenderung untuk menggunakan terjemahan harfiah bagi istilah-istilah yang baru. Hal ini akan memberikan maksud istilah yang sama sekali tiada kaitan dengan mesej yang ingin disampaikan oleh penulis asal teks berita. Akhir sekali, masalah yang dihadapi ketika menterjemah ialah kami tidak mengetahui tentang laras bahasa berita yang sebetulnya dan sering tertukar dengan laras bahasa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Nahajar, Rakam Talabah 050056 min faslu khamsah C. Pada video kali ini, kami telah ditugaskan oleh pensyarah kami, iaitu Ustaz Wan Abdul Hayy, untuk menterjemah satu akhbar berkaitan dengan sukan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Kami telah membahagikan setiap seorang satu poin untuk menceritakan hasil terjemahan kami. Saya telah ditugaskan untuk menerangkan apakah resolusi, iaitu penyelesaian yang dilakukan semasa kita menghadapi masalah ketika menterjemah. Kebiasaannya, penterjemah akan menghadapi masalah dengan istilah sama ada daripada teks sumber maupun teks sasaran. Pertama sekali, sekiranya kita menemui istilah yang kita tidak faham atau tidak tahu, kita hendaklah menanyakan atau merujuk kepada yang pakar berkaitan dengan teks yang diterjemahkan agar istilah yang kita terjemahkan adalah betul dan sesuai digunakan dalam teks sasaran. Selain itu, kita hendaklah rajin untuk merujuk kamus, Google Translate, Reverso atau apa-apa aplikasi lain yang berkaitan dengan terjemahan supaya kita biasa dengan istilah baru. Sebagai contoh, ini merupakan hasil terjemahan saya untuk perenggan yang telah kami bahagikan. Saya telah mendapat perkataan baru daripada hasil terjemahan ini, iaitu Tashrin As-Sani Al-Jari. Saya telah menterjemahkan menggunakan Google Translate, iaitu ia diterjemahkan sebagai November ini, manakala di Reverso pula dia menterjemahkan sebagai the current month of November. Jadi perkataan Tashrin As-Sani Al-Jari bermaksud November. Ini merupakan perkataan baru yang saya dapat kerana selalunya dalam Arab November disebut atau disebut sebagai November. Okey, yang ketiga ialah terjemahkan balik istilah terjemahan kepada bahasa sumber. Ini adalah untuk mengetahui sama ada makna yang diterjemahkan sama ataupun tidak dengan teks sumber. Contohnya, dalam teks asal, perkataan Wizarah Ad-Dakhiliyah wal
Biladiyat telah diterjemahkan sebagai Kementerian Dalam Negeri dan Perbandaran. Jadi, untuk saya memastikan sama adakah perkataan yang saya terjemahkan itu betul ataupun tidak, saya telah Google Translate Kementerian Dalam Negeri dan Perbandaran kepada bahasa Arab dan hasilnya adalah sama seperti teks asal. Ini bermaksud terjemahan yang dilakukan adalah betul. Seterusnya, cari balik istilah tersebut di Google Image, wujud ataupun tidak istilah yang digunakan. Sebagai contoh, perkataan jawatan kuasa pentadbiran Lil Jannah Al-Idariyah telah diterjemahkan sebagai jawatan kuasa pentadbiran. Jadi untuk memastikan adakah jawatan itu wujud ataupun tidak, saya telah mencarinya di Google Image dan hasilnya adalah jawatan kuasa pentadbiran adalah terjemahan yang betul. Dan yang terakhir sekali adalah latih untuk buat terjemahan menggunakan laras bahasa sasaran tetapi makna masih sama seperti teks sumber supaya pembaca dapat difahami dengan lebih jelas dan makna tidak terpesong daripada teks asal. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fikriah Herma binti Suherman, nombor metrik 049712. Berikut ialah beberapa cadangan yang kami rasa rakan-rakan patut ikut untuk menambahkan lagi kemahiran menterjemah dalam diri. Cadangan yang pertama ialah mempelbagaikan cara menterjemah. Kita boleh mempelbagaikan lagi cara kita dalam menterjemah atau mencari makna perkataan dan istilah baru. Kerana kami yakin, setiap orang atau setiap kumpulan pasti mempunyai cara dan pendapat yang berbeza dalam mencari makna istilah. Contohnya, cara kami mencari makna ialah antaranya kami menggunakan kamus dan carian gambar di Google. Kemungkinan orang lain atau kumpulan lain, mereka boleh terus rujuk pakar dalam bidang itu sendiri dan sebagainya. Yang kedua ialah simpan vocab atau mufrodat untuk kegunaan masa hadapan. Maksudnya, kita sepatutnya simpan mufrodat atau vocab yang kita peroleh dengan mengumpulkannya mengikut tema seperti sukan, kesihatan, ekonomi dan lain-lain. Dengan cara ini, ia dapat memudahkan kita untuk rujuk semula istilah-istilah yang pernah kita gunakan tu, dan kita juga tidak perlu bersusah payah mencari makna istilah yang sudah kita terjemah. Cadangan yang terakhir ialah 1 hari 1 akhbar. Di sini kami juga mencadangkan kepada rakan-rakan supaya lebih kerap menonton atau membaca berita semasa, sama ada berita bahasa Melayu maupun bahasa Arab. Kalau boleh, paling minimum 1 berita 1 hari, terutamanya dalam berita Arab. Ini kerana dengan inisiatif ini, kita dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan tentang format berita dan istilah-istilah yang digunakan, seperti dapat mengetahui cara bagaimana untuk menyampaikan atau menulis berita dalam bahasa Arab. Sekian, itu sahaja cadangan daripada kami. Secara kesimpulan, hasil terjemahan kami menggunakan kaedah komunikatif. Di samping itu, terdapat banyak istilah-istilah baru yang kami perolehi daripada hasil terjemahan teks berita sukan ini.
Berikut merupakan istilah-istilah yang kami perolehi semasa menterjemahkan artikel akhbar sukan ini. Yang pertama, Al-Ittihadul Lubnani lil Qurratut Ta'irati, Persekutuan Bola Tampar Lubnan. Yang kedua, Amanatu Sirrun Al-Ittihadi, iaitu Sekretariat Persekutuan. Yang ketiga, Al-Bayaninul Idari, iaitu Penyata Pentadbiran. Yang keempat, At-Tarshihu, iaitu pencalonan. Yang kelima, Tashrinus Tsani Al-Jari, iaitu bulan November. Yang keenam, Al-Jam'iyatul Umumiyati, iaitu Perhimpunan Agung. Yang ketujuh, Al-Jam'iyatul Umumiyati Al-Adiyati, iaitu Perhimpunan Agung Biasa. Yang ke-8, Ad-Dawamur Rasmi, iaitu waktu pejabat. Yang ke-9 iaitu Adadul Aswati, iaitu jumlah undian. Yang ke-10 Kanunul Awali, iaitu bulan Disember. Yang ke-11 Al-Lajnatul Iradiyati, jawatan kuasa pentadbiran. Yang ke-12 Al-Mizani, iaitu belanjawan. Yang ke-13 An-Nisabu, iaitu quorum. Yang ke-14 Al-Hayatul Idariyati lil Ittihadi, iaitu badan pentadbiran persekutuan. Yang ke-15 Al-Hayatul Amati, iaitu penguasa umum. Yang ke-16 Wizaratud Dakhiliyati wal Biladiyati, iaitu Kementerian Dalam Negeri dan Perbandaran.